Seterusnya daripada kami, kumpulan 3. Boleh nampak ke semua? Boleh. Boleh. Alright. Tak nampak ni. Ya. Saya mula ya, Doktor? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu Bangunan Bersejarah Masjid Terkera Melaka. Yang pertama, nama saya Muhammad Amir Daham bin Khairul Anwar. C21A2296 merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 3. Terusnya saya boleh perkenalkan Ainul Batrisha binti Ramli, C21A1666, Nurul Nur Fazlina binti Yusof, C21A2107, Nazira Fakira binti Nazri, C21A1827, Muhammad Rushaidi bin Suhaimi, C21A2315, Nurul Nabila binti Syahudin, C21A2102. Okay, next. Dari dia ngajar ni Allah. Okey. Hari ini kami akan membincangkan mengenai sejarah Masjid Tengkera Melaka, cara pembuatan atau kaedah pembuatan Masjid Tengkera, jenis motif pada komponen luar Masjid Tengkera, seterusnya jenis motif pada komponen dalam Masjid Tengkera, yang terakhir adalah pelan bangunan bagi Masjid Tengkera. Okey, seterusnya. Sejarah Masjid Tengkera. Masjid Tengkera merupakan sebuah masjid yang terletak di Tengkera dalam daerah Melaka Tengah, Melaka, Malaysia. Nama Tengkera ini berasal daripada perkataan Portugis iaitu Tranqueira yang bermaksud benteng pertahanan. Masjid ini merupakan masjid bersejarah kerana ia dibina pada zaman pemerintahan Belanda. Masjid ini juga ialah masjid yang kedua tertua di Malaysia selepas Masjid Kampung Hulu di Melaka. Kedua, masjid ini dibina sekitar tahun 1728 oleh seorang pedagang dan ulama dari India, Muhammad Sabit. Masjid ini kekal utuh dan kokoh sehingga sekarang selepas diwariskan kepada anaknya Kambi untuk tujuan perbaikan. Keempat, di perkarangan masjid pula terdapat beduk berusia lebih 280 tahun di ruang atas pelantar yang berada di atas pintu gerbang. 2 meriam kecil di kaki tangga dan air kola yang didakwa mampu menjadi penawar pelbagai jenis penyakit. Keempat, di perkarangan Masjid Tengkera tersebut terdapat makam daripada makam Sultan Husin Shah dan makam Syekh Haji Abdul Latif Tambi. Seterusnya, keunikan reka bentuk Masjid Tengkera pada zaman itu membuktikan bahawa Islam telah bertapak di Melaka sejak 600 tahun yang lalu. Di dalam kawasan masjid ini terdapat makam Sultan Husin Muazzam Shah dari Johor yang telah mengiktiraf perjanjian awal penyerahan Singapura kepada Sir Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman pada 6 Februari 1819. Selepas penyerahan Singapura, baginda meninggalkan Singapura dan berpindah ke Melaka. Sultan Husin Muazzam Shah mangkat pada 5 September 1835 lalu dimakamkan di pekarangan masjid ini. Ini merupakan makam Sultan Husin. Di dalam kawasan Masjid Tengkera ini terdapat sebuah makam iaitu makam Sultan Husin Muhammad Shah iaitu Sultan Johor yang telah menandatangani perjanjian penyerahan Singapura bersama Sir Stamford Raffles pada tahun 1819 Masihi. Baginda telah berhijrah ke Melaka dan mangkat pada 5 September 1835 Masihi lalu dimakamkan di pekarangan masjid ini. Ini pula merupakan makam Syekh Haji Abdul Latif Tambi, iaitu merupakan anak kepada seorang pedagang dan ulama dari India iaitu Muhammad Saleh.
Beliau seorang ulama yang gigih berjuang sebagai saudagar yang dermawan pada zamannya. Beliau juga seorang yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Foto 1 merupakan gambar lama Masjid Tengkera, manakala foto 2 menunjukkan gambar terbaru Masjid Tengkera. Seterusnya, cara pembuatan Masjid Tengkera. Masjid Tengkera Melaka ini terbuat daripada kayu dengan atapnya daripada daun nipah dan tiangnya daripada kayu belian atau ulin yang diimport daripada Kalimantan, Indonesia. Masjid ini telah diperbaharui 2 kali, iaitu pada tahun 1890 dan 1910. Bangunan ini berbentuk segi empat tempat dan mempunyai bumbung 3 tingkap. Fenomena masjid ini adalah percampuran kebudayaan luar dengan tempatan, di mana bumbung menyerupai bumbung rumah limas, iaitu Istana Sultan Mansur Menara Kula berbentuk pagoda daripadanya dan kubah segi empat. Seterusnya, terdapat 2 jenis motif Masjid Tengkera 1728, iaitu jenis motif pada komponen luar Masjid Tengkera dan jenis motif hiasan Cina komponen dalam masjid. Sila buka kamera untuk saya screenshot. Jenis motif pada komponen luar Masjid Tengkera. 1. Mod kosmos. Lift ada sejenis daun yang merupakan salah satu unsur alam yang dalam kehidupan masyarakat yang beragama Buddha. Kedudukan bunga ini pada bahagian sisi mahkota atap masjid ini, dan terdapat 4 daun artemisia di setiap bucu sisi mahkota atap. Seterusnya, seterusnya saya serahkan kepada pembatas seterusnya. Okey, teratai. Bunga teratai pada tingkat kedua mahkota atap ini berada dalam kedudukan terbuka dan berdasarkan kepada pengiraan penulis, terdapat hampir 11 kelopak bunga teratai yang menghiasi tingkat kedua mahkota atap ini. B. Motif bunga peoni. Keseluruhannya terdapat 8 kuntum bunga peoni yang berada di setiap permukaan mahkota atap berbentuk segi empat sama ini. Dua, Salu Bayu Masjid Tengkera. Salu Bayu. Penggunaan Salu Bayu ini didatangkan khas dari selatan China, iaitu dari wilayah Guangdong dan Fujian. Hiasan ini mula berkembang sewaktu China berada di bawah pemerintahan dinasti Ming dan pemerintahan dinasti dan berterusan sehingga zaman Qing. Bentuk ini China boleh dibagikan kepada 3 ciri, iaitu perhabung utama yang berakhir dengan lengkungan perhabung utama yang perhiasan geometri atau ukiran naga yang berhabung yang berakhir dengan patung seramik. Motif haiwan, ekor burung layang. Pengaruh penggunaan ekor burung layang sebagai Salu Bayu ini dibawa dari wilayah Fujian.
China dan negara Taiwan. Pada kebiasaannya, ekor burung layang-layang ini diaplikasikan pada bumbung bangunan tradisional di China atau Thailand. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Amirul Adam. Okay. Yang ketiga, hiasan atau bumbung Meru Masjid Tekere. Di sini kita dapat lihat foto 8 iaitu motif kaligrafi Masjid Tekere. Foto 7 pula adalah atap bumbung Masjid Tekere. Okay, motif geometri kaligrafi. Penemuan kaligrafi Cina yang tersembunyi di sebalik sulur bayu Masjid Tekere. Ianya kelihatan seperti daun kerana ditampilkan dalam warna hijau. Setelah kajian dilakukan, imej tersebut merupakan kaligrafi Cina yang diukir dalam keadaan melintang yang membawa erti tuah dan nasib yang baik. Hiasan sekitar Masjid Tekere, motif berbunga, teratai. Pada bahagian luar terdapat tiang kayu utama yang berfungsi untuk menampung bumbung masjid. Jumlah keseluruhannya tiang ini adalah sebanyak 12 dan semua tiang tersebut mempunyai corak bunga teratai seperti dalam gambar. Tiang tersebut dihiasi dengan ukiran bunga teratai yang kelihatan agak unik berbanding motif bunga teratai pada bahagian masjid lain. B. Motif geometri, swastika. Motif yang dapat dilihat sebagai hiasan kepada pagar kecil ini adalah motif swastika. Terdapat 6 motif swastika pada ketiga-tiga pintu Masjid Tekere. Pintu gerbang Masjid Tekere. Pintu gerbang Masjid Tekere ini dapat berpengaruh dari Eropah iaitu dengan gaya dan reka bentuk tiang Corinthian order yang dipenuhi dengan daun acanthus dan dihiasi dengan jubin yang dibawa dari Eropah. Gerbang Masjid Tekere mempunyai ciri gabungan yang menarik iaitu daripada pengaruh Eropah, Inggeris dan Cina. A. Motif haiwan, naga melingkar. Motif naga dalam keadaan melingkar ini berada jelas di bawah motif ekor burung layang-layang. Terdapat 4 motif naga melingkar di bahagian pintu gerbang masjid ini. Ekor burung layang-layang. Motif ekor burung layang-layang boleh dilihat dengan jelas di bahagian kiri dan kanan pintu gerbang masjid. Motif yang sama juga boleh dilihat di bahagian yang bertentangan pada pintu gerbang yang sama. Okey, seterusnya adalah jenis motif pada